Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi Talk with Mentor dan insyaAllah pada malam ni kita akan berkongsi lagi tentang pengalaman kita, persediaan kita untuk 2021 ni. Kerana saya yakin 2021 ni amat menarik dan juga orang kata maybe amat mencabar. Tapi I believe that walau apa pun keadaan, yang penting kita kena bersedia, kita kena ada ilmu, kita kena ada skill yang baru untuk menghadapi 2021 ni. Saya Fakrul Anwar, Mentor Ocean Menda. InsyaAllah pada malam ni saya akan berkongsi lagi
tentang 5 perkara yang penting, 5 pillar of excellent safety and practitioner. Kerana saya yakin setiap orang yang menjadi safety practitioner hendak jadi seorang yang cemerlang, betul? Setiap orang yang menjadi OYK nak jadi seorang yang cemerlang, betul? Dan semua orang yang terlibat dalam safety ni, kalau boleh kita nak meletakkan safety ni dalam landas yang betul. Kita nak meletakkan safety ni dalam, orang kata, perspektif yang betul. Kita maybe mendapat cabaran daripada majikan, kita dapat cabaran daripada pekerja, kita dapat maybe cabaran daripada klien dan maybe daripada sekitaran pun. Tapi kita kena faham, pekerjaan yang mempunyai cabaran itulah terletaknya peluang-peluang dan banyak peluang untuk kita tempuhi dan seterusnya melakukan sesuatu agar diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin setiap orang mahu jadi lebih baik. Setiap orang mahu buat lebih bagus. Setiap orang mahu perubahan, sama dari perubahan diri, perubahan sikap, perubahan attitude, maybe perubahan sekitaran tempat kerja, dan juga sedikit sebanyak maybe perubahan gaji pun. Betul? So therefore, kita sebagai safety practitioner dan saya sendiri yang terlibat dalam safety ni hampir 20 tahun, akan sedia dan sentiasa bersedia untuk membantu meningkatkan profession kita. Always remember, what we have to do is to uplift our profession. What we have to do is to make sure that our profession are being delivered professionally. Dan apa yang kita nak adalah untuk memastikan profession kita ni dijalankan dengan betul oleh mereka-mereka yang ahlinya. Kita kena faham, kita berulang alik, kalau dalam pekerjaan ni kita buat berulang-ulang kali, bukan bererti kita dalam keadaan yang betul. Kalau kita tidak buat perkara yang mengikut landas ilmu dan pengetahuan. Kita kena faham juga, kalau kita mahu keputusan yang berbeza, kita kena bersedia untuk berubah. Kita kena bersedia untuk menggunakan ilmu baru. Kita kena bersedia untuk menggunakan teknik baru dalam safety. Dan yang paling penting sekali adalah kita perlukan pengorbanan dan komitmen. Yes, kalau pengorbanan saya tiap-tiap malam pukul 9.30 untuk adakan live, untuk berkongsi apa dia safety, so apa pengorbanan anda? Adakah cukup kita pergi balik kerja hanya itu sahaja, sedangkan kita ada tugas yang lebih besar? Okay, so therefore, kita kena faham, untuk buat safety dengan lebih baik, mesti ada sesuatu yang kita kena buat lebih baik. Dan sebelum kita boleh buat lebih baik, kita kena pastikan diri kita juga lebih baik. So, tulis kat situ, if you want to change anybody, change yourself first. Apa dah? Change yourself first. Change dengan cara kita berkomunikasi, change dengan cara kita berpersepsi kita, change juga dengan cara kita buat sesuatu dengan berbeza. Kerana apa? Kalau kita masih buat benda yang sama, kalau kita masih melakukan orang kata program-program yang sama, repeat daripada tahun lepas atau tahun-tahun sebelumnya yang maybe pengalaman you itu yang you rasa paling bagus, dan bagaimana kita nak dapat result yang berbeza? Bagaimana kita nak dapat sesuatu yang lebih baik? Bagaimana kita nak sampai level excellent? So itu penting. Kerana apa? Untuk sampai level yang excellent, ia perlu sesuatu yang berbeza. Ia perlu sesuatu ilmu yang lebih mantap. Dan dia perlu sesuatu yang kita buat dengan ada impact. Okay, itu kita kena faham. So therefore, malam ni kita akan sambung untuk share apa dia 5 tonggak utama dalam safety and health. Apa dia 5 tonggak utama untuk kita jadi seorang safety and health practitioner yang cemerlang, yang excellent. Kerana apa? Saya yakin setiap orang nak jadi orang yang excellent. Setiap orang nak jadi, orang kata, menjalankan tugas dia dengan baik. Setiap orang mahu potensi dia dilakukan dan digunakan dengan terbaik mungkin. Kerana apa? Setiap orang dilahirkan excellent. Tulis kat situ. Okay? Setiap orang tulis, jangan lupa tulis. Dan jangan lupa malam ni, bayar yuran dengan share and like. Dan insyaAllah, walaupun pada hujung minggu pun, macam mana saya bagi tahu kepada all my student, once I put my commitment, dan I akan bantu seberapa yang boleh. Tapi anda juga kena bantu diri anda sendiri. Kenapa? Kalau kita tak bantu diri kita sendiri, siapa yang nak bantu kita? Kalau kita tak bantu profession kita, siapa yang nak bantu kita? Kalau kita tidak bangkit dan berani dalam profession kita, siapa yang nak bantu kita? Betul? So that's why, tinggalkan masa kita komplain tentang majikan. Tinggalkan masa kita komplain tentang pekerja. Tinggalkan masa kita komplain tentang klien, tentang mereka semua. Kalau kita sendiri belum bersedia untuk berubah.
Kita sendiri belum bangkit untuk berani untuk berubah. Dan kita sendiri belum berani untuk merubah. Okay, good. So, therefore, jangan lupa love, like banyak-banyak sikit malam ni. Okay, siapa yang ada dengan kita malam ni, insyaAllah. Kita tengok sikit. Okay, hai Surashan, apa khabar? Surashan, baik. Fairuz, apa khabar? Kita ada Zaidi. Hai Zaidi, apa khabar? Sihat Zaidi? Alhamdulillah. Warahmatullahi, excellent, excellent. Hai Bini, apa khabar Bini? Bini pun ada Iskandar. Hai Iskandar. Okay, baik. Dan kita ada, Rusli, apa dia Rusli? Sihat? You are excellent, bagus. Kita ada Stanley. Hai Stanley, apa khabar? Okay, good. Waalaikumsalam. Yahya kita ada. Raj Kumar pun kita ada. Okay, so pada malam ni kita akan share pilar yang seterusnya. Kerana apa? Dalam membina satu bangunan, tidak cukup hanya dengan satu tiang. Tak cukup hanya dengan 2 tiang. Kecuali kalau anda nak balik ke tanah tu, 2 tiang lah. Faham saya? Okay. So, untuk jadi seorang safety practitioner yang excellent, tolong kongsi dekat kawan-kawan anda. Yang kita perlu bangkit untuk membantu profession kita. Kita kena bangkit untuk bantu keselamatan kesihatan di tempat kerja kita. Sampai masa kita berhenti daripada komplain banyak-banyak. Sampai masa daripada kita beri orang kata macam-macam alasan. Sedangkan kita kena bersedia untuk belajar ilmu baru, belajar teknik baru, belajar sesuatu yang baru. Itu penting. Kerana apa? Kalau kita tak belajar benda yang baru, bagaimana kita nak meningkatkan diri kita dan seterusnya meningkatkan safety dalam diri kita, seterusnya meningkatkan safety and health dalam organisasi kita. Okay? So that's why kalau tuan-tuan ingat, saya minta maaf. Memang setiap malam insyaAllah, kalau diberi kesihatan, diberi ruang, saya akan spend dalam 15 minit hingga 20 minit untuk kita bersiap sedia menghadapi safety pada tahun 2021. Yes. Apa dia slogan dia? Berani 2001. Okey, tulis kat bawah itu apa? Berani 2001. Kita nak safety officer lebih berani. Kita nak OYK lebih berani. Kita nak triple S lebih berani. Kita nak safety coordinator lebih berani. Kita nak OHD juga lebih berani. Faham saya? Dan kita nak mereka yang terlibat dalam profession safety ni bangkit dan lebih berani untuk menjalankan tugas mereka. Jangan lagi beri alasan. Jangan lagi orang kata bagi excuse. Jangan lagi orang kata orang buat magic banyak-banyak. Faham saya? Masa untuk kita buat perkara yang betul. Masa untuk meletakkan profession safety dalam perspektif yang betul. Dan seterusnya, memastikan safety and health practitioner ini dihormati. Faham saya? Yes. Orang kata, Encik Fakrul, dah lama dah tak berubah. Memang. That's why tugas saya untuk bantu anda dan tolong bantu saya untuk bantu anda dan rakan-rakan anda. Okay? Okay, good. So what happen is, kita akan belajar tonggak yang seterusnya. Bangunan kalau nak naik tinggi pun kena ada tiang seri yang kuat. Bangunan kalau nak kukuh pun kena ada tiang seri yang kuat. Betul? So therefore, kita kena faham apa tiang seri, apa pilar yang kita kena ada dan bangkit. Kita dah cover 2 pilar. Pertama, pilar kita apa dah? Kita kena tahu tentang legal dengan technical. Dan yang kedua, kita kena faham juga untuk menguruskan 2 orang, 3 orang, 10 orang, 200 orang, 500 orang, 1000 orang, dan beribu orang, kita perlukan sistem untuk menguruskan. So that's why, tolong khatam belajar sistem ni. Tolong khatam untuk belajarnya management system ISO 45 ni. Tolong khatam page by page bagaimana sistem ni perlu lakukan. That's why kalau tuan-tuan tengok, saya always tekankan kepada sistem kerana apa? Kerana sistem ini yang akan membawa safety ke level yang seterusnya. Kalau safety practitioner tidak khatam sistem ini dengan betul, tidak belajar sistem ini dengan betul, dan tak gunakan vehicle ini dengan betul, kita tidak akan boleh ubah dan perbaiki safety dalam negara kita. Saya kena faham benda tu. Okay, on that part. Okay. So therefore, pada malam ni kita akan belajar dan juga share tonggak yang ketiga. Okay, siapa nak? Saya nak tonggak yang ketiga, teman. Saya nak tiang seri yang ketiga. Rumah kalau setakat 2 tiang pun tak kuat. Betul? So kita kena prepare paling kurang 5 tiang. So that's why saya akan share the 5 pillar of excellent safety and practitioner. Berapa pillar? 5 pillar. So therefore, that's why pada malam ni kita akan share apa dia the 5 pillar of excellent safety and health practitioner. So, kalau anda belum dapat buku ni lagi, tolong dapatkan. Kalau anda belum lagi, orang kata dapat lagi buku ni, tolong dapatkan dan pastikan anda dapat buku ni sebagai rujukan anda nanti. Dan seterusnya, pastikan juga anda boleh mendapat manfaat daripada buku ni. Itu penting. Okay, good. So, what happen is, pada malam ini kita akan belajar tonggak yang ketiga. Kenapa tonggak yang ketiga? Apa ada tonggak yang ketiga, tuan-tuan? Dan in here, dalam introduction, dalam intro saya terangkan. Okay, apa dia
dan apa yang kita perlu tahu untuk jadi lebih baik dalam safety. Kenapa? Dari pengalaman saya bertahun-tahun dalam safety ni, saya lihat ada banyak perkara yang kadang-kadang safety officer, safety practitioner ada ilmu tapi tak boleh nak sampaikan. Ada ilmu yang banyak. Kadang hafal buku legal tu, hafal buku OSHA tu, hafal buku FMA tu, tapi gagal untuk menyampaikan. Kenapa? Kerana kurangnya tiang seri yang ketiga. Okay, apa dia tiang seri yang ketiga? Kita kena faham benda ni. So that's why tolong katamkan kelima-lima ni dan bina kekuatan kelima-lima ni. Okay, yang ketiga apa dia? So baca benda ni, kita baca sama. Pelaksanaan KKP melibatkan manusia. Ingat, bila kita buat safety and health, kita tak boleh lari daripada manusia. Bila kita buat safety and health, kita tak boleh lari daripada menyekolahkan manusia. Dan kita akan sentiasa berhubung dengan manusia. Okay? Maka komunikasi dengan impact amat penting. Dan perlu bagi memberi kesan maksima kepada pekerja dan majikan. So that's why kita tak nak bercakap. We don't want to talk only. Apa yang berlaku selama ni dalam induction, kita talk. Dalam briefing, kita talk. Dalam toolbox, kita talk. Enough of talking. Kita nak communicating. Okay? So, kita kena faham, ada banyak perbezaan antara komunikasi dengan berkata-kata. Because why? The communication is the power to connect. So, kebanyakan kita, bila kita buat briefing, kita talking. Bila kita buat induction, kita talking. Bila kita buat toolbox, kita talking. But kita kena faham, dalam hidup, bila kita melibatkan manusia, kita tanya hanya talking. Kenapa? Talking don't give impact. Talking don't give meaning. Talking just waste time. Kenapa? Kita daripada kecil sampai besar diajar talking. Dalam safety, yang kita kena improve adalah untuk communicate. Apa dah tulis kat bawah tu? Communicate. We want to communicate dengan impact. Apa dah? Communicate dengan ada kesan. Communicate dengan memberi makna. Communicate untuk memberi makna kepada sesuatu. Itu penting. So that's why komunikasi amat penting dalam safety. Kenapa? Kalau anda gagal untuk berkomunikasi dengan impact, akhirnya orang tak akan terima kenyataan itu. Orang tak akan terima apa yang anda sampaikan. Orang tak akan terima apa yang anda beri pada mereka. Itu kena faham. So that's why kita kena belajar skill berkomunikasi dengan baik. Kita kena belajar skill komunikasi dengan impact. Kita kena belajar skill bagaimana nak berkomunikasi dengan betul dan cara berkomunikasi dengan top management berbeza. Cara komunikasi dengan managerial berbeza. Cara kita berkomunikasi dengan worker berbeza. Cara kita komunikasi dengan kontraktor berbeza. Cara kita komunikasi dengan klien juga berbeza. So that's why kita kena faham, kita kena belajar berkomunikasi. Masalah dalam safety ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan orang tak boleh bercakap. Semua safety officer boleh bercakap. Semua safety triple S boleh bercakap. Semua safety coordinator boleh bercakap. Semua orang yang terlibat dalam safety ni kadang terpaksa bercakap pun. Tapi apa yang anda cakap tu, adakah memberi makna atau tidak? Itu masalah dia. Cakap banyak waktu induction, berbuih-buih. Cakap banyak waktu toolbox, berbuih-buih. Masa briefing, berbuih-buih cakap safety. Tapi adakah ada impact? Adakah ada kesan kepada orang yang mendengar? Adakah memberi makna kepada dalam kepala otak mereka yang mendengar? So kita kena faham benda tu. So that's why kita kena faham satu ilmu yang safety practitioner kena pelajari. Tolong, saya beritahu, tolong belajar. Jangan malas nak belajar. Apa dia? Kita kena belajar ilmu komunikasi. Kerana apa? Komunikasi akan menyebabkan manusia kita mula faham. Komunikasi akan menyebabkan manusia lain mula tahu. Komunikasi yang bagus akan menyebabkan orang lain mula berubah. Dan bila kita komunikasi dengan orang lain, komunikasi yang bagus akan menyebabkan connection. Apa dah? Connection. Connection yang bagus akan menghasilkan penerimaan dan perubahan yang bagus kepada otak orang yang dengar tu. So that's why dalam safety kita nak communicate, bukan kita nak talking. Maksudnya talking, communicating dua perkara yang berbeza.
Talking and communicating dua impact yang berbeza. Talking and communicating dua objektif yang berbeza. Talking and communicating dua perkara yang memberi kesan yang berbeza kepada pendengar. Dan talking dan komunikasi memerlukan ilmu dan pengetahuan, skill dan teknik yang berbeza. That's why kita kena faham benda tu. Stop talking. Itu yang kadang-kadang orang komplain. Alah, safety officer ni talk. Faham? Kadang-kadang, safety practitioner talking aja tapi tak ada efek. Yes, kerana kita tak menggunakan cara komunikasi yang betul. So that's why kena faham. Level yang seterusnya kita kena tahu adalah kita kena belajar untuk apa? Berkomunikasi. So that's why amat penting untuk kita berkomunikasi. Amat penting untuk kita pastikan kita komunikasi dengan baik. Dan juga amat penting untuk kita berkomunikasi dengan impact kepada majikan, pekerja dan juga mereka yang perlu memastikan keselamatan dan kesihatan diri mereka. So that's why tonggak yang ketiga adalah kaitan dengan komunikasi. So therefore, kita kena komunikasi dengan bagus. Kita kena belajar komunikasi dengan baik. Kita kena pastikan komunikasi kita ada impact. So kita kena pastikan juga bahawa komunikasi kita memberi makna kepada orang lain. Dan akhir juga kita nak komunikasi kita memberi kesan perubahan kepada orang lain. Kadang orang bagi tahu, Encik Fakrul, kita communicate ni kadang orang tak ikut pun. Encik Fakrul, kita communicate orang tak dengar pun. Encik Fakrul, kita communicate orang tak kisah pun. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk berubah, itu bukan hak kita. Untuk seseorang itu dan sesuatu bangsa atau suatu organisasi itu berubah, itu bukan hak kita untuk memastikan mereka berubah. Betul? Kerana apa? Manusia berubah kerana dua perkara. Berapa perkara? Dua perkara. Okay, siapa nak tahu dua perkara tu? Tulis gitu. Saya nak tahu dua perkara. Dan saya share. Kalau tak apalah. Dah tahu dah pun. Siapa nak? Itu saya nak tahu dua perkara. Dan saya share. Okay, good. So that's why we have to understand komunikasi dengan talking adalah dua perkara yang beza. Kerana apa? Komunikasi hanya mengeluarkan suara. Talking akan memberikan impact. Komunikasi dengan dua perkara yang berbeza, betul? So that's why kita kena faham bagaimana perkara tersebut boleh memberi perubahan kepada manusia. Okay. So, dua perkara. Ada yang nak tahu? Okey, siapa yang nak tahu? Lagi kat sini. Okey, good. Tadi saya nak tahu. Okey. Okey, Rusli. Baru kita tahu komunikasi dengan talking dua perkara yang beza, betul? So, kita bukan just talking. So, at the end of the day, orang tak berubah pun. Akhirnya, orang tak kisah pun. Dan dalam keadaan kita talking kadang-kadang, kita penat cakap. Penat bagi tahu. Penat memaklumkan. Penat untuk mengingatkan. Tapi tak ada kesan. Kerana apa? Kita cuma talking. Kita bukan communicating. Okay? Untuk anda communicate, anda kena faham bahawa apa dan bagaimana untuk communicate dengan baik. Apa perkataan-perkataan dan teknik-teknik yang kita perlu ada. Okay? So, apa yang saya share tolong tulis kat bawah tu. Okay, dua perkara yang merubah manusia. Apa dia? Okay, ada orang nak tahu? Dua perkara yang merubah manusia. Nombor satu adalah keinginan untuk dia berubah. Mana keinginan diri dia untuk berubah dan keinginan itu timbul daripada ilmu pengetahuan. Kita kena faham manusia ni berubah tuan-tuan dengan berubahnya pemikiran. Dan pemikiran ni akan berubah bila adanya ilmu pengetahuan tentang sesuatu. So that's why satu yang menyebabkan seseorang berubah adalah keinginan dia untuk berubah dan ilmu yang dia ada tentang kehidupan itu. Nombor satu. Okay. Yang kedua, apa yang menyebabkan orang berubah adalah hidayah daripada pencipta. Okay. Allah Ta'ala cipta kita sebagai makhluk dan hidayah daripada pencipta membolehkan seseorang itu berubah. So that's why kadang-kadang bila kita bagi speech, bila kita buat toolbox, kadang-kadang bila kita buat briefing, macam ni, daripada wajah-wajah mereka yang attend tu, tuan-tuan akan nampak nanti. Ada muka yang gangster, yang tak nak ikut, ada muka yang tak kisah, ada muka yang maybe ada hidayah nak berubah, ada muka yang nak menerima komunikasi kita, dan ada muka yang memang bersedia untuk menerima perubahan dan akan berubah lepas itu. Okay, so daripada muka tu, waktu kita sampaikan tu kita tahu
So therefore, untuk kita naikkan intensity, apa dia tulis kat situ? Intensity kesan kepada orang lain. Okay, untuk kita naikkan kesan kepada mereka yang mendengar, untuk kita memastikan orang yang mendengar itu mempunyai percentage penerimaan yang lebih tinggi. So, kita kena belajar komunikasi dengan bagus. So, that's why kadang-kadang bila saya buat audit, saya pergi dekat site, saya melihat safety practitioner, safety officer, triple S, maybe safety coordinator yang buat safety briefing dekat site pun menangis tengok. Masa buat safety briefing dekat site pun, rasa nak lari rasa. Dan kadang-kadang bila menerangkan tentang safety, menggigil-gigil. Pegang pointer pun bersepah. Faham saya? Lepas tu, action nak mampus. Tengok, dah renew, green book dekat 5 kali. Pegang pointer pun bersepah. Pegang pointer pun menggigil-gigil. Faham saya? Bagaimana? So that's why we have to understand dan kita kena start improve kita punya komunikasi. Okay? Dapat. So therefore, komunikasi adalah bagaimana kita memastikan orang yang kita sampaikan connect dengan kita. Dan bagaimana nak, kita kena belajar. Ada teknik yang betul, ada taktik yang betul. Okay? So therefore, belajar bagaimana nak berkomunikasi dengan baik. Belajar bagaimana kita boleh melakukan komunikasi rather than only talking. Enough talking waktu induction. Enough talking waktu briefing. Enough talking waktu toolbox. Kita kena start mula communicating during safety briefing. Kita kena start communicating during induction. Kita kena start communicating during our toolbox. Dan sewaktu kita menjalankan tugas kita, we start to communicate dan communicate dengan impact. Kepada majikan, kepada pekerja, kepada middle management, kepada kontraktor, kepada juga klien. So we learn how to communicate and communicate with impact. Okay? So therefore, pada malam ni, kita share bagaimana kita boleh menjadi seorang safety and health yang lebih excellent dengan belajar berkomunikasi. Stop talking. Stop talking, but start to communicate dengan impact. Yes. Dan salah satu cabaran juga dalam safety ni adalah tentang cabaran dokumentasi. Orang pernah tanya, Encik Fakrul, dokumentasi dalam safety ni apa yang kita nak simpan sebenarnya? Oh, Encik Fakrul, dokumentasi, dokumen-dokumen, form-form rekod dalam safety melambat-lambat. Apa yang kita kena buat sebenarnya? Apa yang kita kena lakukan sebenarnya? Apa dokumen yang nak kena simpan sebenarnya? Apa dokumen yang JKP nak tengok sebenarnya? Apa dokumen yang perlu ada untuk pastikan safety dalam organisasi ada? Okay. So therefore, siapa-siapa yang nak belajar apa dia dokumentasi, bagaimana nak mendokumentasikannya dengan bagus. So therefore, pada hujung bulan ni, okay, pada 29 dengan 30, kita akan belajar the ISO 40000 Documentation and Implementation with Impact. Bagaimana nak mendokumentasikan safety, bagaimana nak implement safety di tempat kerja. Okay, so therefore, kita kena faham dengan mempelajari apa yang perlu ada dalam organisation, apa documentation yang perlu disimpan, apa documentation yang perlu ada dalam company kita, dan seterusnya bagaimana nak implementasi dengan betul. Okay, so let us learn. Dan kita akan ada session kita pada 29-30 hari bulan ini. Untuk sama-sama kita pelajari apa dia dokumentasi yang wajib dalam safety, apa dia dokumentasi yang sunat dalam safety, apa dia dokumentasi yang harus dalam safety, dan apa sebenarnya dokumentasi yang lambat-lambat kita kena simpan dan kita kena buat ni. So therefore, kita kena faham apa dokumentasi yang diperlukan dalam safety ni sebenarnya. Adakah setakat nak buat magic aja? Adakah setakat apa yang kita simpan tu cukup ataupun tak cukup? Berapa lama nak simpan? Berapa lama kita nak keep the documentation and record? So that's why kita akan belajar dengan betul supaya kita dapat menguruskan dan menasihati majikan dengan lebih baik. Okay? So temui saya dalam malam esok. Besok kita akan cover tonggak yang keempat. Siapa-siapa yang belum dapat buku The 5 Pillar ni, tolong dapatkan segera. Siapa yang belum dapatkan, tolong dapatkan segera. So therefore, anda boleh gunakan sebagai rujukan anda nanti. Anda boleh gunakan rujukan ni sebagai anda memperbaiki orang kata safety dalam bekerja anda.
dan seterusnya. Dengan buku ini anda dapat memberi manfaat kepada orang lain. Always remember, dalam safety memang kita akan ada banyak dugaan. Tapi dugaan itu akan menjadi cabaran sekiranya kita ada ilmu yang betul, kita ada teknik yang betul, dan kita menggunakan cara-cara yang betul untuk buat safety dengan lebih baik dan seterusnya memartabatkan safety kepada level yang seterusnya. Okay? So, jumpa saya esok malam untuk kita discuss apa dia pillar yang keempat. Apa dia tonggak yang keempat supaya safety kita lebih bagus, supaya kita berani dan cemerlang untuk melaksanakan safety. Always remember, our choice is to improve. If we are not improved, we will be eliminated. Okay? So stay safe, stay healthy, and stay excellent. Okay? So see you tomorrow night, 9:30, kita sambung tonggak yang keempat. Okay? So bye and